Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faliqil habbi wan nawa wa muhyil 'izama ba'dal mauti wal bila wa munzilil qatri wan nada. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi tatra ala'ahu al-'uzma wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من وطئ الثرى إمام التقى وعنوان الهدى فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الحنفاء ما تحقق لأمة الإسلام نصر أو بدا وما تمسك عبد لله بدين الله ولنبيه اكتفى. أما بعد ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا فقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وزلزل أقدام الأعداء ودمرهم تدميرا. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini sama-sama kita boleh berada dalam majlis dan sama-sama kita beriman ataupun kita kemahkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya usaha kita dan usaha diri kita, dan orang panggil kata bersama dengan nafsu kita yang sentiasa dok menarik kita kepada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dan mengalikkan kita daripada majlis-majlis seperti ini, yang mana majlis yang boleh menambahkan ketakwaan kepada peribadi seseorang. Majlis sebagai cah imej lah orang panggil. Cah imej kerana setiap orang saat ni tu pasti kena ada nasihat, pasti dia kena terima nasihat. Kalau dia tak terima nasihat daripada orang lain, dia tak dengar satu-satu nasihat, maka dia ni orang yang paling, orang panggil kata rugi sekali, dan orang paling galik sekali kalau orang tak ada nasihat dia. Lepas tu kita alhamdulillah ada nasihat menguai daripada hak kita suka dengar. Kita kenal dia dan kita rasa nak dengar nasihat daripada dia. Bila kita dengar apa tu, kita rasa penuh dengan semangat iman dan semangat Islam. Lepas tu semangat ni, semangat Islam dan iman saat ni, itulah menambah takwa. Ya, tambah takwa kepada kita. Maka alhamdulillah Tuhan perlu pada kita dapat kita boleh dengar nasihat daripada ahli-ahli ilmu, dan juga kita boleh dengar zikir. Orang panggil fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberilah nasihat ataupun peringatan, kerana peringatan ini boleh beri manfaat kepada orang mukmin. Sebab tu sebab kita tahu dah kata setiap sahabat dulu dengan Rasulullah, apabila dia nak bercek tu, dia kata dah wasiat aku tek. Wasiat kepada aku kata. Masalah dia jumpa dengan sahabat dia dengan gapo, tolong wasiat tek. Kita Melayu gak gitulah, mudah-mudah nak pesan gapo kat aku ni tu. Jadi kita tak ada nak pesan apa, kita tak asal nak pesan harta, bukan harta kita. Kita usah ittaqillah, takut kamu pada Allah. Lagu tu ya, perangai orang Arab pun ada lekat lagu tu. Lepas tu sahabat dengan Rasulullah tu lagu tu lah. Minta wasiat kepada orang lain, suruh orang lain tu ausini, dan nasihat wasiat kepada aku ataupun nasihat kepada aku. Jadi kita ni seperti kita majlis minggu ni seperti majlis nasihat dah. Majlis zikir untuk kita kembali kepada
ingat amalan hak kita dak buat hak lucu-lucu tu buat orang peringat klik semula. Tu orang panggil kata labonya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin yang disebut dalam surah Zariyat tu. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang yang beriman. Patut orang hak terima lagu ni goliknya orang beriman. Patut tanda kata orang beriman saat ni kita tahu dah kata Allah SWT apabila dia nak uji kepada orang seorang tu kesedaran iman kepada dia, ista'malahu, Allah SWT ambil gunanya. Ambil gunanya tak kira guna ngaji ke, guna cuba pada juga. Guna dalam cuba Wia demi ke, wia sakit ke, wia gapo yang khabar. Tu nak Allah SWT guna dia hak ni tu sebagai nak dia tu khabar kata dia tu ada Tuhan, dia pasti kena bertakwa kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang beriman boleh jatuh dalam sakit, dia jatuh dalam satu cuba dia tak pergi jauh, dia gambar kata Tuhan saya kat aku ni. Dia duduk situ. Tu setengah kita ke Allah ni hatuk kepala din dah nak murih sakit kepala. Allah ke no aku dah hijau, aku nak pergi jalan situ sakit kan ni. Dah hatu tu cuba Allah SWT nak kita ingat kepadanya. Maka dalam satu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita baca dah satu khutbah Nabi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri gambar kepada kita tentang agama kita dengan cara yang sempurna, dengan cara ringkas tapi penuh dengan isi-isi. Maka di hari ini pun salah satu daripada khutbah saya nak petik sikit-sikit, nak kutip sikit-sikit daripadanya. Orang panggil kata Nabi sebut dia kata fa inna asdaqal hadisi kitaballah. Kita duk dengar sok modah ni dah. Dalam mukadimah mama sak ni pun, ummi sak ni pun dah. Dia sebut hak ni fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebab sebenar-benar percakapan sebenar-benar kita hadis ataupun kata-kata hadis ialah kitabullah. Lepas tu wa ausaqul ura kalimatut taqwa, dan sekemah-kemah orang panggil kata apa ni, seikat-ikat, sekemah-kemah tali ialah kalimah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita nasihat orang dengan ittaqillah, takut kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata dengan takwa kita hubungi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kemah. Jadi dengan takwa, dengan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut kepada satu ni, kita lari ke kita kau rapat. Kita kena kau rapat. Lalu kita kau jauh, ya kau suka hudu. Tak kan? Kita kena kau perapat lah. Kalau kita dak nusuk tu, dia suka tak kena dia ni lagu ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ada hubungi di antara kita dengan dia. Sehari apa kali? 5. Hak ni dia panggil kata hubungi hak Allah Taala wi. Orang panggil kata anak koci, kita boleh kata itu Allah SWT. Kita pergi kata kuk. Kalau kita pergi kata dengan orang lain tak buka. Tapi kalau kita pergi kata dengan semaya 5 waktu ni sebagai rabit, sebagai ikatan kita dengan Allah SWT, Allah SWT buka pintu dia dengan seluas-luasnya. Sebab itulah apa ni, takwa saat ni orang panggil kata satu amalan yang besar yang boleh kita berhubung dengan Allah SWT. Dalam keadaan itu kita penuh redha dengannya, dan kita boleh terima suruh dia, dan kita boleh tinggal segala larangan dia. Sebab itulah takwa ni satu kalimah yang paling besar sekali, yang paling kemah sekali bagi hati seorang saat ni. Jadi kalau nak kira kata 5 waktu sehari, 5 masa sehari kita boleh duk telefon kepada Allah SWT.
Tu ni kita nak cari orang pak ambil terasak tak Allah. Bahkan tak nak pecek dah lah ni. Tengok ni mama, ni umi, ni Abdullah, ni mama dah pecek dah pun siapa lagi. Hello, assalamualaikum. Selalu dah. Dengan Allah SWT kita nak berhubung dengan orang lain tak boleh. Tu kalau kita kena berhubung dengan hak lamang terasak hak yawi ya. Hak lamang hak yawi baru Allah SWT terima. Kita nak pergi berhubung dengan orang lain, lepas tu disuruh dia tu berhubung pula. Hak tu orang panggil kata kalau cara yang kena tak apa. Supaya kata kita pergi berhubung dengan orang hidup. Tolong doa kepada Tuhan kata kahwin nak pergi kahwin anak kahwin nak sok, kahwin nak pergi haji, kahwin nak pergi umrah, kahwin sihat. Hak tu tak apa menggaya benda hak boleh hubung. Kalau dia ambil terasak boleh lah. Ataupun kalau kita kata dengan Allah kita boleh akid tangan lah doa. Tapi kalau kita pergi kepada benda hak tak boleh nak kecek, hak tak boleh kata gapo, pergi kata kau batu ke orang kayu ke, orang duduk dalam kubur ke, tak boleh nak guna gapo kan dia nak buat tak boleh. Dia tak ada kuasa. Sini nak ayat kata hubungnya kita dengan Allah SWT dengan takwa saat ni tu hewi dah lah mau terasak kita siap dah. Kalau mau nak goni mau berhubung dengan goni. Jadi dengan semaya berhubung dengan doa, berhubung dengan sedekah, berhubung dengan amalan yang soleh. Ni hak Allah SWT. Sebab itulah kalimah takwa penuh di situ dah. Wa khairul milali millatu Ibrahim, dan sebaik-baik agama ialah agama Nabi Ibrahim. Kuat kita ni duduk di bawah agama Nabi Ibrahim. Jadi orang dunia lah ni duduk kacau buat lah ni dia tak nama millah Ibrahim. Lah ni dia tak nama satu agama millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Ya buat mana ni? Saya pernah sebut sini dah. Ya buat di negeri Emirat. Negeri Emirat ni negeri Islam lah. Arab Emirat ni. Jiran dengan Saudi Arabia, jiran dengan Bahrain, jiran dengan Qatar. Jadi Emirat ni dia turut kamsang hak demo, hak Yahudi dan hak Amerika dan Europe. Kerana dia buat persaingan dengan Yahudi Israel lah ni. Israel berdiri ni dah kita berdoa kalau Subhanahu wa taala banyak-banyak. Jadi dia buat satu agama nama dia Al-Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Kalau kita dengar kata agama Ibrahim hak baru ni tak suruh percayalah. Tu boleh jadi berita share ke ataupun dalam taratak mana buat tubik hak ni tak boleh, mustahil nak boleh beripung kerana Nabi Muhammad mari nak bawa Islam ya. Nabi Ibrahim tu gapo agama dia? Musliman, kana hanifan musliman. Adalah dia tu orang yang suci bersih, lagi orang yang muslim. Mana tak nak agama ini semua ambil daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad semuanya Islam. Agama Islam, tapi kitab dia yang lain-lainnya. Kitab tu lain-lain. Lepas tu syariah undang-undang dalam kitab tu berubah tak serupa. Tak serupa. Tu. Maka dia akhir dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai undang-undang yang terakhir kepada agama Islam. Ialah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi besarnya di sini ni mereka ni yang buat ad-dinul Ibrahimiyah, agama Ibrahim. Yang dicampur dalam sebuah bina sebuah bina besar dia buat, ratus-ratus juta habis. Yang buat sini ni bot Kristian. Sini ni buat tok cah. Sini ni tempat Yahudi semua. Sini ni Islam. Jadi masuk dalam tu Islam mungkin semaya Allahu Akbar, saya ke semaya zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Hak tu masuk pak pakai seluar panduk ke tak pakai seluar ke, orang Sikh ke, orang apa ni Hindu ke, masuk ya buat cara dia, enggak ada tok kaum tangi banyak dia tu. Tu dia lah ni tu dak. Dengan sebab yang ambil dalil sini dia kata sebaik-baik agama ialah agama Ibrahim. Mana tu semua agama dalam dunia ni duduk di bawah
naungi agama Ibrahim belaka ya ta. Jadi buat lagu tu. Semua tu yang panggil tu mainnya Yahudi dan mainnya seteru Islam. Nak uik orang Islam tu sesak, nak uik kata kita ni semua ni boleh turut belaka. Kita pergi masuk dalam gereja, kita boleh guna ibadat gereja. Baru kita masuk dalam ketik, kita guna ibadat ketik. Masuk dalam tempat Yahudi buat, kita buat cara Yahudi buat. Tu semua tu yang panggil kata batil. Tu tak ada. Ini satu perkara yang teruk sekali yang ada sekarang ni. Sehingga orang Arab pun kesok-kesok tu belana banyak benar tu. Pergi duduk dalam tempat ni pergi duduk serupa dengan duduk depan Tok Kong Maryam. Duduk depan solik tu. Tu pergi buat serupa. Duduk di depan Tok Kong Busa pula duduk serupa dengan India tu. India kafir tu. Allahu Akbar. Tengok ni jadi kata buat lagu tu. Tak ada niat apa dia kata. Tak ada niat apa. Dia nak kata lebih jahil pada kita lagi dah pula. Mu kita ni suk terik tak masuk dalam gereja. Tu tak masuk dalam gereja, kecil-kecil duduk sini ni. Tak kenal gereja, tak masuk buat dalam gereja lagu tu. Orang Arab hak kuno fikir saat ni tu jadi masuk buat boleh. Jadi sebaik-baik agama Nabi Ibrahim, wa khairus sunani, dan sebaik-baik cara ataupun undang-undang hidup ni, orang panggil kata sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usah duk pergi jauh lah dalam satu perkara, dalam ibadat juga dah, ibadat kita tak boleh nak buat sendiri. Ibadat ni hukum tauqifiyah, maknanya kita nak buat ibadat kena ada dalil pada Quran ataupun dalil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada bukan ibadat. Bukan ibadat. Tu. Mereka ada hak ijtihad ulama yang mana berdasarkan kepada cetusan dalil-dalil yang ada hak diiktibar, hak dikirakan dalam hukum. Mengikut apa ni usul fiqh. Kalau gitu tidak, kita tak boleh. Benda yang mana lain daripada hak Nabi bawa, termasuk dalam benda bid'ah berlaku. Dia jadi bid'ah ke? Tak molek lah. Dia kata ni bid'ah ke apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah pun tak molek juga kerana ia bid'ah. Saya pernah wayak dah sini, kata, lemo duk ayat tu go tu bid'ah, go ni bid'ah. Siapa ke PK kita duk kecek ni bid'ah. Siapa ke Kelong tu bid'ah. Waktu tu orang tak erti agama kecek lagu tu. Orang tak erti. Tu. Go ni masuk dalam ibadat tak? Kelong tu masuk dalam ibadat tak? Bid'ah ni masuk dalam perkara ibadat. Kalau benda hak dunia lain tak masuk dalam ibadat. Tak rosak ni tak ada di bid'ah, dia tak ada masuk dalam ibadat ni kau ni. Tapi ia wasilah. Cara untuk nak jadi ibadat boleh. Kenapa? Ya boleh gerak kita semaya subuh. PK ni boleh sapa suara kepada orang ramai. Kelong tu kita boleh pukul orang lain pakat tengok untuk dakwah kepada Allah SWT. Tu cara untuk nak sapakan dakwah kepada orang lain. Dia tak ada bid'ah. Bid'ah ni semuanya sakut dengan ibadat. Sakut dengan ibadat. Dia masuk dalam ibadat yang ada bid'ah. Tapi tak ada gapo ni kat dia motor kalau itu ki ban hak tu duk tah menara. Nak duk tah menara kena moga speaker kita guna tu wasilah. Bukan ibadat PK tu. Kalau tak guna PK tu sah dak be. Sah be. Tak ada salah apa. Tu. Waktu dia motor jalan kaki naik auto. Tu. Jadi pelak situ tu nak ayat kata hak Nabi royak cerak-cerak kata sebaik-baik cara hidup ni ialah cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi kita ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyraful hadis, dan sebaik-baik hadis zikrullah. Sebaik-baik percakapan ni zikir kepada Allah SWT. Dan sebaik-baik zikir seperti Allah SWT sebutlah. Kerana zikrullah, zikir ni nama Quran juga. Tu az-zikr. Nama Quran juga. Mana tu Quran ni sebaik-baik zikir. Kalau aku nak zikir gapo tak pandai weh dia mau duk kata go tu duk kata go ni, baca Quran. Tu zikir yang paling besar sekali. Baca Quran saat ni tu. Tu.
Wa ahsanul qasasi hadzal Quran, dan sebaik-baik cerita bari, cerita ialah cerita Quran. Kerana cerita Quran, dah kita duk dengar ummi, duk sarah Quran tu dah. Baru kita pergi baca surah tu, temu cerita tu lah dah. Tapi dalam cerita hak nu dengan cerita hak ni tu ada dah berubah. Tujuan hak nak daripada cerita tu saat ni untuk nak ubah sikap hidup kita lagu tu. Hak nu nak ubah perangai ni, hak ni nak ubah perangai ni lain pula. Padahal cerita Nabi Musa ya. Tu. Sini nak ayat kata Nabi kata sebaik-baik cerita ialah cerita Al-Quranul Karim. Tak ada dah paling sedap sekali cerita Quranul Karim. Tu. Wa khairul umuri awazimaha. Nak kata sebaik-baik umur, sebaik-baik pekerjaan, segala urusan segala-galanya ialah benda yang azimat. Benda azimat di mana kata benda hak cukup penuh ialah benda fardu. Benda azimat di benda fardu, mana kita tak boleh nak sengit kau tu, nak sengit kau ni tak boleh. Benda fardu. Orang panggil kata fardu ni gapo? Semaya 5 waktu. Semaya 5 waktu tu fardu. Lepas tu puasa fardu. Zakat fardu. Lepas tu dalam semaya, orang tanya tu, fardu saat ni ialah semaya. Fardu-fardu tu gapo? Fardu-fardu tu gapo? Semaya. Kalau moga semaya ni tak ada, kalau tak ada semaya tak sah. Okey. Ni nak ayat kata benar fardu saat ni awazimuha, mana tu hak fardu tu kita kena jadi utama. Ya, kita kena jadi hak besar sekali. Lepas tu hak lain tu benda hak sunnah. Sunnah dalam ibadat. Tu. Kalau dah ada fardu lain kita kena buat, kita kena tinggal sunnah. Kita kena tinggal sunat kita. Seperti kita duduk dalam rumah. Fardu subuh kita semaya dah. Gapa ni sunat subuh kita semaya dah. Lepas pada fardu subuh saat ni kita ada tanggungjawab lain lagi. Hak kewajipan hak lain lagi kita kena buat. Kena gosok baju anak kita, anak sekolah kita. Hak halus ke hak besar ke demo tak ada. Maka hak ni hak jadi satu tanggungjawab hak besar lebih daripada kita tunggu sunat hak kita nak semaya lagi. Situ nak ayat tu al-awazim tu benda hak azimah tu. Azimah hak besar tu, hak kepegang hak benda hak kemah ni tu, hak tu utama daripada hak sunat. Tu seperti disebutkan kata kalaulah kita duduk dalam sejid, ada orang bangun ngajar, majlis ngajar dok. Kita dia tanya kata nak semaya sunat ke nak pergi dengar orang ngajar. Lepas pada semaya zuhur kita tu ada sunat nafilah lepas zuhur kan. Sunat ba'diyah. Nak semaya sunat ba'diyah ke nak pergi dengar orang ngajar. Ngajar ni wajib dengar. Orang ngajar kita wajib kena dengar kalau duduk depan kita. Maka ulama yang hukum kata kena pergi dengar orang ngajar lagi pada 2 rakaat. Kena dengar orang ngajar lagi daripada 2 rakaat tu saat ni. Sini ayat kata benda hak fardu ialah utama. Wahyal faraid allati faradaha Allah, ialah fardu-fardu yang telah difardukan oleh Allah SWT, yang telah mewajibkan Allah SWT ke atas kita. Kita kena jaga hak tu dengan secara penuhnya. Sebab kita perempuan. Dan perempuan ada tok lelaki. Terus orang ada tok lelaki ni tanggungjawab terhadap tok lelaki itu satu fardu. Satu hak yang jadi fardu di atas dia. Mana kata dia kena besar hak tok lelaki dia daripada sunat-sunat yang lain lagi. Walaupun dia tak ada nak maya, nak cari, nak boleh umrah dan haji free lepas dan haid matahari sultan, tak ada, kerana kena cara ke tok lelaki nak makan nasi, nak gapo, nak pergi kerja. Gapo ni ataupun nak semaya duha tak ada kena buat gatu-gatu hak tok lelaki. Maka pasti kita kena turut fardu tu saat ni. Hak tu hak paling besar sekali kerana dia tu daripada fardu yang Allah SWT telah fardukan. Tengok sini kata wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah benda yang muhdatsat, benda yang direka-rekakan. Benda hak direka-reka saat ni tu banyaklah atas dunia ni ni. Tu banyak dah cerita di sini. Cerita kuat sufi. Cerita sufi saat ni tak kira. Sufi ni dia nampak kata hak ni molek dia buat.
Tak kira kecek dengan orang dalam kubur ha molek. Ya buat. Orang dalam kubur kesik kita kena gigen dia. Gigen dia dalam kubur. Nak orang kubur tu suka hati boleh bangun nak sik katik. Jadi benda saat ni tu semua tu bid'ah muhdasat, benda yang direka-rekakan dan bawa kepada dalalah dah pula. Hak ni hak paling pelik sekali dunia sekarang ni. Kacau duk sembah manusia atas dunia. Tak khabar kata dia tu nak mati supaya dia tu juga. Tak ada orang mari tengok kita. Kita mula-mula ya. Kau duk atas dunia ni nama apa? Muhammad. Mati pak orang panggil ke apa? Mana mayat duk mana Tak ada dah Muhammad. Tu. Lepas tu duk serta tu orang semaya mana ni? Maya jenazah mana? Tak ada dah kata maya tah Muhammad bagi jenazah. Tengok habis dah nama kita. Lepas tu kita duk kacau setara mana kau duk kacau nak buat jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buat benda baru. Dan nak buat reka sendiri. Banyak sekali benda reka yang mana banyak ke reka saat ni dia banyak ke ibadat kuat Syiah. Ibadat Syiah. Hal ni paling bahaya sekali, kita tak khabar. Berpuluh-puluh ibadat bid'ah kau kita dok buat, asal daripada Syiah. Asal daripada Syiah. Tak ikutlah ibadat arwah ke ibadat gapo banyak ke mari ikut tu. Tu kalau kita gapo ni nanti satu hari kita teradil ibadat hak kita dok buat hak asal hak Syiah ajar. Mari pada Syiah insya-Allah taala. Jadi dan sebaik-baik cara huda ni jalan ni ialah cara anbiya, cara nabi. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi terakhir saat ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata wa asyraful maut, dan semulia-mulia mati ialah qatlus syuhada, mati orang syahid. Mati orang syahid. Allahu akbar. Kita tengok lah ni. Wa ahli Ghazah dak sebut kata banyak orang mati duk bawah rumah. Hak kena bom bedi Israel tu dah. Duk bawah rumah. Siapa nak korek? Nak korek dengan alat ke apa tak ada. Ghazah ni orang panggil kata guk yang duk dalam udara luar. Kalau guk hak nu hak duk dalam jara nu hak besi gadah-gadah nu nak khabar tak leh. Hak ni guk dalam udara luar, jarak luas dia nya berapa? 41 kilo panjang, 15 kilo lebar. Panjang kok tu 41 kilo, kok ni 15 kilo. Gitu bet berapa ya? Tarang kilo dia tu. Tarang bet kilo tu berapa ya tu baik. Boleh duduk dalam tu saat ni 2,300,000. Kalau nak kira kata bet di sini siapa ada kok tu ya. Bet di Nara ni siapa kok le sana kok telubai tu ya. Tu jarak ke luas dia panjang dia saat ni. Kau telus syuhada. Sehingga sekarang lah ni tu dah. Ahli Ghazah kata mek di tempat tujuh siapa hari ni? Berapa hari dah? 2 minggu. Tak ada bahu mayat, tak ada bahu busuk, tak ada bahu gabah kan. Puak dia kata, alhamdulillah, kata boleh duduk dalam bahu sedap. Mayat duk patak rumah hancur lebuk, apa ni tak ada boleh akik. Sehingga duk bunyi suara duk panggil, taklah nak buat kana. Nak buat tubik tak leh. Batu toko besar-besar duk senjah tak leh. Belai-belai duk senjah tu membang pula. Gedung wi pula. Mati situ pula sepuak. Tu. Ni nak ayat kata kuat dia lah orang panggil tu asyraful maut, sebaik-baik mati Nabi kata. Semulia-mulia mati qatlus syuhada, mati syahid. Sikit saya nak ayat kuat Ghazah. Orang Israel kata gapo? Dia kata kita nak pergi perang bukan dengan manusia. Kita nak pergi perang dengan binatang manusia. Mana tu binatang hak kecek. Kita nak pergi perang dengan binatang. Kita boleh nak buat gapo sebab kita buat atas binatang. Bahkan binatang tu lebih rahmat kepada kita. Dan ia siaplah kepada binatang lagi lah kepada manusia Ghazah ni.
Iaitu kuat Israel Yahudi nak buat kepada ahli Gaza. Siapakah kuat dia kata gana? Kita kena serai Gaza training, kita kena sama habis rumah dia dengan bombing. Sama dengan bombing, maka rutuh patak sup. Bombing menggaya tapak dengan berdiri dia saat ni. Kuat dia pandai dalam masalah alat senjata kerana dia tu boleh duk beno, duk buat semua, duk maju semua. Kuat Gaza saat ni nak buat gapo dia duk dalam go. Makan pun kena Israel hantar masuk. Minum pun kena Israel hantar masuk. Api faifa ni elektrik ni pun kena Israel lepas. Air semua pun Israel lepas. Minyak nak naik kereta semua tu kena Israel lepas. Lepas tu lepas camkak. Naik kereta mampus itu. Tak boleh nak sambung. Dah mari ambil semula pula. Boyo pergi izin pergi ambil minyak dengan bak. Boleh 20 lit. Naik 20 lit tu. Ayat terduk dalam guk. Allahu Akbar. Teruk tu. Tapi apakah yang umat Islam beri terhadap mereka? Tak ada buat perkara habuk. Semenjak kalau nak kira masa hak demo duk kena Palestin tu ialah 92 tahun. 92 tahun siapa ke kuat Yahudi kuasa serat dengan kuku besi duk bunuh orang Israel, duk bunuh orang Palestin hari-harinya 75 tahun. Mati hari-hari. Siapa ke orang panggil kata semenjak daripada perang siapa ke hari ni kalau bila budak hak mati syahid, budak hak halus tak sampai 10 tahun tu dah 30,000 dah. Budak halus. Jadi nak ayat kata besarnya, beratnya. Gapo ni umat Islam kita duduk di Gaza saat ni. Lepas tu dia duduk dalam keadaan lagu tu. Israel duduk serai hari-hari siapa ke boleh stupuk ya boleh duduk. Boleh duduk di tebing barat dalam 50 kilo, hak ni dalam 41 kilo. Dalam 300,000 dalam 380 tarang mek itu ya luas dia. Kilo mek lah. Jadi nak ayat kata boleh duduk setara tu Israel boleh kuasa habis negeri Palestin tinggal tu 97% ya kuasa. Tinggal 3% ya bagi orang Palestin. Lepas tu dia mau duduk dalam duk kena seksa lagu tu. Umur budak hak beranak umur tu beranak masa tu ada siapa tua dah. Tapi rolik orang duk dalam Gaza saat ni tak ada siapa umur tua kerana dia mati dulu. Mati hak tu hak ni beranak. Jadi Allah ni budak tu roliknya umur 20-24 ya. Wairung ya. Tu. Jadi budak lah banyak sekali ni. Ngak retina. Jatuh mati duk leguk pun banyak, mati pun banyak. Tu. Jadi nak ayat kata duk dalam keadaan lagu tu, siapa tak ada semangat marah. Semangat nak muih. Al-qahr orang panggil kata. Nak muih. Sebab itulah kuat Hamas saat ni tu. Duk cedek buat senjata, buat gapo, duk dalam kepungan setara tu tapi otak manusia ni dia tu heavy kebijakan, bijak pandai. Pandai buat bom, pandai buat senjata. Daripada 5 kilo, carwak yo giglung jatuh 5 kilo. Lepas tu 10 kilo, learning siapa ke 200 kilo carwak yo siapa. Sinilah baru Amerika serata takut sungguh. Amerika dan Europe semua takutlah kata Hamas ni ada boleh jaya. Kalau maknanya Israel kalau perang dengan Hamas training boleh jadi kalah Israel. Tapi kalau nak kira alat senjata bedi Israel semua saat ni nak lawan dengan Hamas nak ambil mana? Tapi Allah SWT ada dia masalah kepada Allah SWT. Belalah orang lain nak kata gapo lagi. Mungkin hadis Nabi wayak cerak-cerak. La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirina. Akan sentiasa satu puak, satu golongan daripada umatku di atas kebenaran duk zahir sokmo. Duk nampak sokmo, duk timur sokmo di atas kebenaran. Lagu mana? Sahabat tanya mereka tu duk mana? Mereka tu duk di Baitul Maqdis, duduk di keliling Baitul Maqdis.
Ialah di Palestin. Jadi ayat kata, Nabi kata la yadurruhum man khazalam. Mereka duduk di atas kebenaran, dia gapo ni? Tidak gapo. Tidak mudarat, dia tak ada rasa sepi, tak ada rasa rugi, tak ada rasa serabut, tak ada rasa susah. Mereka tak padu dia. Kerana dia duduk atas kebenaran. Negeri Saudi tak padu pun tak ada serapa, Mesir tak padu pun tak ada apa, Qatar tak padu pun tak ada apa, Bahrain tak ada padu. Negeri dunia suti tak ada padu pun, mungkin Nabi royak ada. La yadurruhum man khadalahum, tidak mudarat bagi diri mereka, jiwa mereka, semangat mereka nak duduk atas kebenaran, sikit habuk pun. Tak kira, tak ada rasa serapa. Bahkan mereka duduk di atas kebenaran, nak akakkan Islam semata-mata. Sehingga gapo kuat ia tu hatta ya'ti amrullah, sehingga sampailah urusan Allah SWT yang bicara tentang hal mereka. Patut bila nanti tengok kepek ni. Ni Ghazah ni kalau ia kepek, mana tak Allah SWT akan turun pertolongan dia. Ni nak tengok kata umat Islam setara mana kau duk padu kepada Ghazah. Tu. Lo ni tu makan ni tu penuh. Duk di setara Mesir dengan Palestin. Orang pakak bericak makan ni tu dah kereta tu penuh. Padah nak tempat mana. Tapi Mesir tak berani nak masuk. Duk nanti kamsang Israel. Nadi nak masuk tolong umat Islam. Islam sama Islam kena dengar kamsang Israel dulu. Allah belah. Jadi kalau tak dengar kamsang Israel, tak masuk, tak boleh masuk. Jangan mati lapar gitu. Kita duduk sini, pukul dengan kelau nampak noh orang duduk gelepar, duduk sakit, duduk mati. Nampak, tapi tak berani nak masuk. Tak berani. Allahu Akbar, ayat terteruk. Padahal pagar itu tu Israel berdeh-berdeh hancur lebur dah. Hancur lebur berdeh di Israel. Kawasan tu tak boleh kereta masuk. Maka Amerika izin kepada mereka tu masuk. Lepas tu learning tu boleh masuk lah air dengan makan ni dan hubat. Allahu Akbar. Kemarin luar hari kemarin yang berdeh musakit tu dah. Waktu tu hak paling sedih sekali hak berdeh musakit ni. Tak ada dah. Mati syahid habis. 500 orang, dalam 500 tu budak. Patut orang hak tupai lari tak ada tempat duduk tu berapa ribu duduk dalam tu. Maka kemarin pukul 8 kemarin tu ya ku musakit hal lain pula. Nama dia Mustashfa Al-Quds. Dalam tu tak ada 500 orang sakit hak teruk saja. Hak parah saja, hak kena peluru, hak kena bom, lepas tu hak orang duk fok lah, orang duk huacai lah, orang duk ICU lah. Banyak sekali duduk dalam tu. Ya tu, buat tubik selalu dah. Tak tubik kau nak berdeh. Orang tupai hal lari tepat semua tu ya duduk dalam tu 12,000 dalam rumah sakit tu. Tu dia berhubung dengan orang panggil kata bahagian bomo dunia ni hilal ahmar tu. Ada berita tu dah. Itu apa berita dah pula. Apa anak bule tu dah. Hilal anak bule tu hak rumah sakit. Maka dia berhubung dengan hak tu, dia suruh sampai kata suruh buat tubik. Maka mereka ni jawab kata nak buat tubik dengan gapo, kereta pun tak ada, jalan pun hancur, nak bagi tok mana. Tu dak nak buat tubik kau nak berdeh. Maka sampai ke hari ni tu tak ada berdeh lagi lah. Kalau yang berdeh hak tu, kalau Allah SWT izin yang berdeh hak tu, boleh ada umat Islam bakit habis. Kerajaan Islam pun boleh ada tak boleh nak duduk. Boleh ada Allah SWT lagi buka hati kuat kerajaan Islam dengan hak tu. Nanti tengoklah, kuat dia pun takut. Kuat Yahudi ni dia takut. Apabila dia tahu, dia kata umat Islam ni kalau saudara dia kena suk terik sampai tak ada pak, dia tak kira kerajaan dah. Tu dia bimbang hak tu. Moga orang bawa aku tu baik orang Islam hak ngucap la ilaha illallah. Tak kira dah, tua aku tak pergi, aku boleh start waktu baik aku pergi. Dia takut situ. Kerana orang Palestin, orang Israel pergi jalan di Mesir. Lah dah pergi jalan Mesir. Orang duk jaga keamanan tu tengok orang Israel berdeh-berdeh bom 3 orang mampus lah. Kerana dia cemburu apa yang demo dak buat kepada saudara dia di Ghazah tak ni nya. Berdeh-berdeh mampus 3 ekor. Pada yang panggil kita bukan bukan manusia tu. Tu dia tengok orang ngocak la ilaha illallah bukan manusia.
Dah ya kira kata benatang manusia. Ya tu ialah orang manusia yang terpilih. Tu ayat tu Yahudi dan bunuh orang ahli Gaza saat ni hak paling hebat sekali dah. Yang mana berita dok siapa saat ni tak ada bau mayat, bau busuk mayat tak ada. Tu jadi tak serupa dengan hak di Libya bangun ni lah. Hak Libya hak kena air boh kuat bangun ni Daniel tu boh Daniel itu ribut Daniel saat ni tu siapa ketimbuh tu lah orang panggil orang tak panggil tu yang panggil Arab yang panggil Ghailan ni orang panggil kata benda lah pada hatu pada pasir dia mari nampak mata dua tu tu bakat takut bakat takut dia mari buat lari mayat tu kerana mayat tu banyak yang kemoh dalam air tu sampai air tu nak makan tak boleh bau mayat bau busuk di Libya baru ni tu habis suti kapung kacau lembu tu bukan suti kapung suti bandar bawa pergi ke air habis tu sebab itulah ayat kata wa asyraful maut qatlul syuhada mati syahid ahli Gaza saat ni dikira kata mati syahid bahkan hadis Nabi saat ni jatuh di atas mereka ni tapi banyak daripada orang Islam yang mana turut Yahudi dan turut kerajaan mereka dia mau ni mati syahid mananya orang duk molek-molek kosek duk kosek singa tu jadi gi sokong Israel belana daripada orang Islam tu sebab kena risi sokong Israel tu kerana Amerika tekan ni Amerika belaka Malaysia so ya ni tak ada jawab kepada Israel. Satu tu hak Palestin. InsyaAllah Ta'ala kita doa banyak-banyak lah. Dalam semaya kita semaya sore apa kita akid tangis baca kunut belum pada rakaat belum pada sujud turun sujud terakhir saat ni kita baca kunut pandak-pandak supaya Allah SWT ketetapan di atas mereka dan ahli masjid pun insyaAllah Ta'ala mau bakat-bakat doa belaka kerana balon ni ayat kata Allah SWT kira kata dalam Al-Quranul Karim Allah SWT akan balik bala seorang jadi nikmat ni susah jadi nikmat ni apa ni apabila manusia tu tengok hak Allah SWT ayat tak orang duk tak kebenaran orang mayu ayat kata qala apa ni qala an-nas innan nas qad jama'u lakum kuat mung ni makna ayat ni dah saya balik mana kampung-kampung kuat mung sebab kata kita kuat Gaza kuat Gaza innan nas qad jama'u lakum semua manusia tu telah berhimpun nak lawan mung berhimpun seluruh dunia cuba kau ya Gaza 41 kilo tu Amerika mari 2 utai kapal perang kapal laut hak besar hak bawa kapal tubel duk atas tu sebuah kapal laut tu 90 buah kapal tubel duk atas tu mari duk dalam tu kapal laut Itali kapal laut Perancis kapal laut Angkrik kapal laut Spain laut Portugis mari duk dalam tu takut ke apa takut negeri Arab Serai Israel buat orang kata hey manusia telah berhimpun nak lawan mung ni takutlah aku mung tak sadok lawan lah ngundur lah serah lah fakhshawhum ayat Quran kata fakhshawhum takutlah kepada mereka Allah SWT kata fazadahum imanan buat tahu kata manusia semua tu lawan dia tu buat dia yakin kata dia ni duk atas kebenaran buat dia yakin kata dia duk atas kebenaran saat ni tu baik lagu mana fazadahum imanan bertambahlah iman kau kuat iman harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada harap kepada siapa orang lain wa qalu bon hai iman tu tinggi saat ni tak ada nampak orang lain nampak kepada siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka kata apa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil mereka kata cukup pilah kami ini dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik tempat kita bertawakal setelah mana mereka kata lagu tu suti bana suti puak suti tahang hak jihad sana tu hak keluarga mati fi sabilillah semua tu Allah SWT kata fanqalabu bi ni'matin maka dibalikkan selalu dah segera fa istinah fa jawab istinah lalu dah kata Allah SWT balik lagi selalu jadi dalam satu nikmat wa fadlin min Allah dan penuh dengan kelebihan Allah SWT kalau habis buat gulawe duduk dalam keadaan seni kalau mati pun mati syahid mati yang paling mulia sekali
Dan seperti Nabi royak sininya, sebaik-baik dan semulia-mulia mati ialah syahadah. Dan mati syahid. Ada seorang perempuan mari tanya, ya Rasulullah, bila ni bala nak terakak ni? Nabi letak satu gelas. Dia kata, apabila lipoh inak ni, bekas ni dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuat kita kena banyak, kena lipoh gelas ni. Nila ni dalam kalangan kuat kita berapa orang yang pandai kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kerana hasbunallah wa ni'mal wakil ni doa orang mukmin kepada orang kafir. Doa kepada mukmin kepada orang kafir, kita kena kata hasbunallah wa ni'mal wakil, barulah lipoh ni barulah Allah SWT buat turun kemenangan ke atas umat Islam. Tak kira di tempat kita di mana pun, jadi senanglah umat Islam dengan kita besarkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni ayat kata besarnya benda duk berlaku, insya-Allah taala Allah SWT beri kemenangan kepada umat Islam yang mana duduk di mana-mana tempat, terutamanya learningnya, kerana Baitul Maqdis ni tempat yang mulia sekali. Tempat yang mulia sekali, tak ada dah paling mulia tempat ni ialah kuat ia tu 3 beradik. Gapo masjid 3 beradik? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjid Madinah. 3 ni. 3 ni 3 beradik, tak boleh nak becek ni. Nabi suruh jaga sesungguh sebesar-besarnya. Sehingga Nabi kata, siapa semaya di Masjidil Aqsa, siapa boleh rokok satu semaya, dan maka pahala dia tu lebih besar, lebih banyak daripada masjid-masjid lain. Setengah riwayat kata 1000, setengah riwayat kata 500. 500. Ayat tu besar. Jadi, bahawa besar pahala sininya, setengah sahabat dia kata, ya Rasulullah, kami tak boleh nak tanggung ni, nak pergi siapa sana ni. Lepas tu nak buat gana, Nabi kata muhadiyah walaupun menyok untuk cerahkan Masjidil Aqsa sebagai ganti semaya. Nabi 150 ganda kali pahala saat ni daripada tempat lain. Ayat terbesar yang Nabi suruh jaga. Lepas tu Nabi royak, Allah SWT pun royak, allazi barakna haulahu, yang mana kami telah berkati semua tu. Semua ahli Syam saat ni tu berkat. Tempat yang berkat, barakna haulahu, masuk ke apa? Lebanon, Syria, Jordan. Lepas tu masuk Mesir. Semua tu masuk dalam bumi Syam, duduk dalam barakna haulahu. Lepas tu Nabi pun pernah berdoa, Allah mubarik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, beri berkat kepada Syam kami dan kepada Yaman kami. Pak dok perih saja ni, kerana Yahudi ada 7 orang yang besar. 7 orang Yahudi ni dia tak wi jadi umat Islam ni jadi gapo seperti sebut dalam suratul Isra. Jadi dalam suratul Isra saat ni Allah SWT kata, mereka kuatmu tak menil malaikat gapo menjadi ibadalli, menjadi hamba untukku. Makna tu apabila umat Islam semua kembali kepada Quran dan kepada sunnah, kepada Allah SWT, kena Allah SWT semula, barulah jadi ibadan li hambaku yang penuh bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak gantung dengan selain daripada Allah SWT. Situlah baru kemenangan. Patut orang Yahudi ya cidik, ya pandai baca Quran, ya tengok pak, ya kita kena wilalai umat Islam ni, jangan wi siapa jadi hamba Allah Taala. Kita kena wi umat Islam ni penuh habis, penuh akhlak, penuh muamalah, wi makan dok biar, wi gapon, ya wi penuh habis. Dia buat wi jadi penuh, ya kuasa lah dunia. Maka berpenuh habis saat ni kita jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Kerana ada nayuk ya hak mula-mula nama Khulde Ma'ir. Ya wi ya buat lagu tu, ya kata cerak-cerak. Dia kata kita umat Islam ni duduk dalam kesesatan dan kita kena dia terutamanya dia kena besar, dia jaya sekali lah ni, dia kena dalam kila bola. Waktu tu salah satu daripada cara dia nak kacaukan umat Islam. Betul lah ni kila bola lah ni dalam Europe tu penuh judi dengan gapo ni, harga mahal tak ada. Betul lah ni dia pergi jual mana darah bola. Dia pergi jual dalam Saudi Arabia. Dalam Saudi Arabia, dalam Amerika, dalam Qatar lah, dia pergi jual darah dia, darah hak terkenal lah, Ronaldo lah, gapo ni
hak besar-besar siapa komisi pun dia mau minta nak beli, tapi ada hak tak segi. Bola ni nya pakai tak ada pada ke bola ni. Daripada bola Saudi lah ni nya, daripada Haretino hak ni nya, lah ni penuh dengan Retino. Tengok bola sorok sekali gapo ini tu jaya dah mereka buat. Kali lebih lah dunia lah ni tak kira dah orang mati syahid mana pun tak kira dah. Kawe bola kawe. Ronaldo hak kawe. Tu nak ayat kata minta Ronaldo masuk dalam rumah 3 minit ni jangan bayar $2 juta. Nak buku gambar, nak Ronaldo dalam rumah dia. $2 juta cuba kau ya. $2 juta ni boleh buat apa buah sejik dah buat kipak kita. Tu nak ayat kata orang panggil kata punah. Yahudi tu pandai buat ni tu. Jadi lah ni kalik buat kita dalam hati tu. Kalik masuk ke lain, masuk internet, masuk ke apa kau kalik pergi habis. Siapa akan jauh kita daripada Allah SWT, maka kuat tu boleh duduk bersedak-sedak di mana-mana tempat, bunuh orang Islam, tak ada kena buat gapo. Tengok orang Islam kena bunuh di Masjidil Aqsa. Orang tua-tua gini jalan lagi sejik. Dia tengok nampak duk jalan dia tolak gedung. Baru kacau nak bangun sepak tung. Tak bangun dah pakai tua, pakai mati situ. Budak halus-halus dia nampak buah sikit. Yang ni tak boleh main ni pak. Baik, heret bos sampai sumak lah kereta boleh go. Orang tino orang gapo tu dia pegangnya sepaknya gocohnya lutut. Ikut yang nak buat lagu mana kerana tak ada siapa boleh lawan. Kalau orang tu buat tubik pisah pak dia berdetang mati. Orang tino pakai hijab, dia tak nampak benda lek-lalek. Dia tak mau berhenti. Bawa kita berhenti. Mudah buat gapo? Bawa kita akik tangan nak buka tengok pak dia berdetang. Dia kata, dia ada pisah duk lek-lalek yang nak tikai kuatku. Habis. Ada orang tanya? Tak ada siapa tanya. Kezaliman ni hak paling teruk kejel. Siapa orang duduk semaya dalam masjid tak ada sudah tak ni kuat yang nak masuk. Dia masuk jijak gunggung hambak tu baik lagi. Tak ada sudah semaya. Maka di sinilah Hamas tu dia tu baik dia lari. Lemon ni kata jangan dak buat lagu ni lah. Jangan dak buat lagu ni lah. Maka dia tak dengar Hamas nak buat gapo, Hamas tak ada karah bau. Apa pergi siapa 5,000 carwak pergi hak ni tu, dia baru tahu kata Hamas tak ada kuasa. Buat tahu kata 5,000 gih hak ni sampai mereka boleh masuk dalam Israel tu getar selalu dah kuat takut mampu. Kuat dia tu lebih daripada gapo lalak. Lalak kita akik angin tu lari berat dah. Kuat dia lebih dah tu lagi. Nampak senjata pah teguh masuk lubang jewok dah bila nusuk takut kena bang. Dulu orang Islam lari. Dia mari pah orang Islam lari bakal nusuk. Lah ni dak. Hak ni lepas gibung kuat dia tu habis. Tu teh mana nyak dik tak ada orang seorang habuk letak darat. Duk dalam lubang tu habis. Tu lah ni. Sebab tu setakik dia jatuh tu, dia tak boleh nak kerja, dia takut mampu, dia takut mati. Kuat Yahudi saat ni. Tu menir dah orang Islam dalam masalah jiwa tu dah. Menir dah. Insya-Allah taala kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT beri kemenangan ke atas umat Islam kita di Gaza dan di mana-mana tempat. Kerana orang panggil kata serangan Yahudi saat itu ia habis situ. Sebab tu dengan semulia Nabi kata semulia mati ini ialah mati syahid. Dan insya-Allah kita habis khutbah Nabi sekarang ni dulu, insya-Allah kita boleh sambung lain kali insya-Allah taala dengan sebuta-buta. Orang panggil kata sebuta-buta orang ialah dalalah lepas pada hidayah. Kena ada sunnah Nabi, kena ada ibadat hak Nabi, hak Allah SWT suruh. Tapi jangan gitu turut demo hak duk dalam keadaan sesat. Hak tu hak Nabi lebih marah daripada orang jahil lagi. Lebih marah daripada orang hak tak ngaji. Hak tu turut tu. Insya-Allah taala kita boleh ada Allah SWT beri masa kita boleh sambung dan kita boleh dengar lagi tentang haning. Maka hak yang terbesar lah ni kita tu banyak doa kepada ahli Gaza kita dan ahli Palestin dan umum umat Islam semua. Kerana Islam di China pun kena bunguh sejik, dia kena katak, dia kena bunuh. Islam di India tu dia kena bunuh, kena rogo, dia kena heret atas batas sakut dia kata gudang heret beru sampai habis kulit-kulit tubuh. Atas batas tak ada siapa boleh kata gapo. Umat Islam kita duduk di Kashmir dah. Di Kashmir lah ni kerak internet, kerak gapo berita, tak ada siapa ke dunia sikit habuk. India nak buat lagu mana buatlah situ tu kerana orang tak tahu berita, tak boleh tengok gambar, tak boleh tahu gapo. India katuk internet di situ dan terosak, tak ada siapa tahu.
Nah, maka situ tu paling teruk sekali sekarang learning, dan juga dalam Razah pun learning dia kata internet. Ahli Razah nak hantar tubik alih lah. Hanya hak boleh hantarnya hak demo pakai internet dau tiam, hak masalah hak cong TV hantar gimat demo. Dan TV berita Arab pun ada hak pakai dau tiam hak dunia, hak itu hak atas langit, maka boleh duk tengok 24 jam. Boleh duk tengok berita ni. Insya-Allah taala kita tu boleh doa, dan kita boleh halau gapo-gapo kepada mereka, kerana mereka ada di atas zahirina alal haq, atas kebenaran. Kita pun dengan sumbangan kita sebagai infak, kita boleh jadi fi sabilillah insya-Allah taala. Maka pagi yang mulia ini sekarang saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.